два, чтобы вы понимали. Вот Ананы. Lihat betul-betul pada gambar-gambar ini. Ia dirakam oleh seorang pemandu yang sedang memandu di jalan menuju ke jambatan Kerch di Crimea. Dia memandu lebih daripada 100 km sejam dan merakam melalui tingkap barisan kereta yang berhenti di lorong sebelah. Dia memandu, dan barisan itu tidak berakhir. Barisan keluarga Rusia yang berkilometer-kilometer panjangnya dalam kereta mereka cuba keluar dari semenanjung yang Putin janjikan akan menjadi milik mereka selama-lamanya. Tapi perhatikan satu perkara. Lorong keluar itu sesak. Lorong untuk yang masuk pula kosong. Bukan, ini bukan cuti yang jadi huru-hara. Ini dah kali ketiga filem ini ditayangkan. Dan Putin, baik, dia sudah tunjuk 2 kali dengan tepat bagaimana ia berakhir. Tapi untuk faham apa yang sedang berlaku sekarang, Anda perlu lihat apa yang berlaku pada 2 kali pertama. Kami percaya bahawa bagi Rusia, ia sangat berbahaya. Pada September 2022, Putin naik ke mimbar di hadapan sebuah monumen perang dan membaca ucapan sambil memandang ke bawah. Dia berkata bahwa Rusia tidak akan pernah tunduk kepada ugutan dan tidak akan pernah mengkhianati kedaulatannya. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию. И никогда не предадим. Beberapa bulan sebelum itu, bekas Presiden Dmitry Medvedev malah berkata, sebarang serangan ke atas Crimea, katanya, akan mencetuskan hari kiamat. Itu adalah janji mutlak. Dan beberapa minggu kemudian, janji pertama itu telah dilanggar. Ukraina marah ke Kherson, satu-satunya ibu kota wilayah yang telah ditawan oleh Rusia dalam perang itu. Dan tindak balas apokaliptik yang telah dijanjikan oleh Putin tidak pernah berlaku. Dia menyerahkan bandar itu tanpa ucapan, tanpa penjelasan, dalam diam. Tetapi kali kedua adalah lebih mendedahkan. Pada tahun 2023, Perkhidmatan Keselamatan Ukraine menunjukkan kepada satu pasukan CNN sebuah senjata yang tidak diambil serius oleh sesiapa. Sebuah drone laut yang dipanggil Sea Baby membawa 850 kg bahan letupan. Dalam rakaman itu, Anda boleh lihat detik tepat apabila ia meluncur di atas air pada waktu malam dan meletup di jambatan Kerch. Dan ketua perkhidmatan itu memberitahu rangkaian Amerika. Itu hanyalah permulaan. Dan Ketua Perkhidmatan Keselamatan memberitahu CNN ini hanyalah permulaan. Dia tidak menggertak. Pada Februari 2024, drone laut Ukraina mengepung dan menenggelamkan Sesar Kunikov, sebuah kapal pendaratan bersaiz besar dari armada Laut Hitam. Kamera termal pada drone itu sendiri merakamkan segalanya. Pendekatan rapat ke air, kru coba menangkis drone, dan letupan. Sebuah negara yang hampir tidak mempunyai angkatan laut sedang menenggelamkan kapal perang Rusia satu demi satu. Dan awak tahu apa yang Putin lakukan? Dia menarik balik sisa armada Crimea ke pelabuhan di tanah besar Rusia. Dan sekali lagi melakukannya tanpa mengumumkan. Televisian kerajaan langsung tidak menyentuh perkara itu. 2 penarikan diri dan kaedah yang sama, menafikan, memperkecilkan, dan berundur secara senyap. Sekarang ingat itu, karena itulah yang menerangkan segala yang akan datang selepas ini. Dan jika Anda suka memahami sesuatu pada tahap yang mendalam seperti ini, langgan saluran ini. Kerana inilah jenis analisis yang kita lakukan di sini setiap minggu. Sekarang timbul persoalan, mengapa pengunduran ketiga akan berbeza daripada 2 yang sebelumnya? Anda mungkin membayangkan bahawa mempunyai ratusan ribu rakyat Rusia yang tinggal di Crimea menjadikan pendudukan itu lebih kukuh. Lebih ramai orang tinggal di sana bermakna lebih ramai orang berakar umbi di situ. Lebih banyak kawalan, betul? Betul, tapi sebenarnya sebaliknya. Dan angka-angka menunjukkan perkara itu. Selepas mengilhakkan semenanjung pada 2014,
Putin melancarkan proyek kolonisasi besar-besaran. Dia menawarkan pembiayaan rumah sendiri dengan kadar faedah yang sangat rendah kepada sesiapa yang berpindah. Tentara, hakim, doktor dan guru telah dipindahkan dari Rusia bersama seluruh keluarga mereka. Pada tahun 2021, satu dekri telah melarang orang asing memiliki tanah di kawasan itu, termasuk orang Ukraina sendiri yang sentiasa tinggal di sana. Dan tahu tak apa hasilnya? Pihak berkuasa penjajah secara rasmi mengakui bahwa 650,000 warga negara Rusia telah berpindah ke Crimea. Kerajaan Ukraina menganggarkan bahwa jumlah sebenar mungkin mencecah 850,000. Cuma sejarah sudah pernah menuntut harga ini sebelum ini. Crimea ialah sebuah semenanjung yang dikelilingi air dan tidak pernah menghasilkan cukup untuk menampung dirinya sendiri. Selama 2.500 tahun dari pengepungan zaman pertengahan hingga Perang Crimea pada abad ke-19. Korak yang sama berulang. Siapa yang memutus bekalan kepada mereka yang menduduki semenanjung itu? Menang. Dan semakin ramai orang yang diletakkan oleh penjajah di sana, semakin beratlah kosnya. Armada Putin berjaya berundur secara senyap. Tetapi 650,000 orang tidak keluar secara senyap. Ukraina faham perkara itu. Dan pada bulan April 2026, mula memutus laluan satu demi satu. Jalan utama yang menghubungkan Rusia ke semenanjung telah mendapat gelaran di kalangan askar sendiri. Jalan Maut. Drone Ukraina mula memburu konvoi yang melalui jalan itu, menyebabkan lori-lori terbakar di sepanjang laluan. Pada 21 Jun, Terminal Minyak Maritim Kerch, bandar yang terletak betul-betul di pintu masuk jambatan di mana bahan api sampai ke semenanjung, telah diserang. Penduduk di seberang terusan merakamkan tiang asap hitam yang naik pada siang hari di bawah langit biru. Di seberang Crimea, di Sevastopol, bandar terbesar di semenanjung itu, pencawang elektrik utama telah diserang 7 kali dalam satu tempoh dini hari sahaja, menurut Komander Pasukan Drone Ukraina. Dan apabila Rusia cuba membekalkan semenanjung itu melalui laut menggunakan kapal tangki dari apa yang mereka panggil armada bayangan, drone-drone itu turut mengejar mereka. Menurut pihak komando Ukraina, sebanyak 21 kapal telah diserang dalam masa hanya 72 jam di Laut Azov. Imej terma yang dikeluarkan oleh unit-unit itu sendiri menunjukkan kapal demi kapal meletup di tengah malam. Jalan, jambatan, laut. Setiap laluan yang membekalkan 650,000 orang telah diputuskan. Dan ada orang yang nampak perkara ini akan berlaku. Pada 16 Jun, Refat Chubarov, ketua Tatar Crimea, yaitu penduduk asal semenanjung itu, yang telah tinggal di sana jauh sebelum mana-mana orang Rusia, merakam satu pengumuman yang ditujukan khas kepada para peneroka. Pesanannya sangat jelas. Kamu semua percaya kepada Putin, menetap di tanah yang dirampas, dan kini semenanjung itu telah menjadi barisan hadapan. Dia memberi amaran bahawa kekurangan bahan api akan menjadi lebih teruk, bahawa kejatuhan akan berlaku secara berantai. Dan dia merakamkan ayat yang merangkum segalanya. Setiap hari jambatan Kerch masih berfungsi adalah peluang anda untuk keluar dengan selamat. Selepas itu akan terlambat. Dan 5 hari kemudian, amaran itu menjadi kenyataan. Pada hari yang sama, 21 Jun, ketika terminal Kerch terbakar, Sergei Aksyonov, ketua pentadbiran Crimea, beliau muncul di televisyen untuk satu pengumuman yang belum pernah didengar sebelum ini. Mulai pagi itu, penjualan bahan api kepada orang awam digantung di seluruh Crimea. Ada wang dalam kad untuk semuanya. Semuanya. Dan perhatikan pada perinciannya. Dia menyenaraikan cara-cara pembayaran satu persatu. Kerana masalahnya bukanlah bagaimana untuk membayar. Sudah tiada apa lagi yang boleh dijual. Baki petrol yang tinggal telah dikhaskan untuk perkhidmatan kerajaan. Pada 26 hari bulan, Aksyonov yang sama kembali ke hadapan kamera untuk mengisytiharkan darurat di seluruh wilayah. Dan perhatikan bahasanya. Dia bercakap tentang mengatur hubungan kewangan dan kontrak. Sebagai pampasan atas kerosakan,
Dia langsung tidak menyebut perkataan drone, serangan, atau Ukraine. Kecemasan itu diumumkan seolah-olah ia adalah masalah pejabat pendaftaran. Dan pada hari itulah gambar-gambar di awal video ini direkam. 1.800 kendaraan beratur di jambatan. Satu barisan yang pada hari sebelumnya telah mencapai 15 km. Pemandu yang merakamkan itu merumuskan situasi dengan berkata, "Tak pernah ada barisan seperti ini." Tetapi siapa yang tidak berjaya mendapatkan bahan api untuk melarikan diri, Cinggau? Dan disitulah detik paling penting dalam kisah ini berlaku. Я обращаюсь к Москве и Pada 5 Julai, seorang penduduk Crimea merakamkan luahan hati di dalam kereta, memandang terus ke arah kamera. Ia adalah satu mesej terus kepada Putin. Dia berkata, Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. "Kamu telah berjanji kepada kami keselamatan dan kehidupan yang normal. Tetapi dalam realitinya, kami hanya ada stesen minyak kosong, ketakutan, pemeriksaan, dan ketidakpastian sepenuhnya. Orang ramai tidak tahu bagaimana untuk sampai ke hospital." Dan kemudian, dia berkata satu ayat yang merangkum segalanya. Говорят, все под контролем. Di televisyen mereka kata semuanya terkawal. Tapi kalau Crimea sekedar bertahan hidup, maka dah tak ada kawalan langsung. Dan dia mengakhiri dengan satu soalan yang kuat. Terus terang, satu soalan yang ratusan ribu orang sedang tanyakan dalam diam. Orang Crimea tidak mahukan berita, tetapi jawapan, kenapa kami ditinggalkan? Kenapa kami ditinggalkan? Dia tidak tahu, tetapi jawabannya sudah pun diberikan. Seminggu sebelum itu, pada 28 Jun, 2 hari selepas darurat diisytiharkan, Putin memberikan satu temu bual kepada wartawan Pavel Zarubin dari televisyen kerajaan. Apabila ditanya mengenai kekurangan bahan api, beliau berkata, "Kami mendapati terdapat sedikit kekurangan, tetapi ia tidak kritikal." Dan beliau menambah, "Ada kerosakan, tetapi semua objek yang rosak sedang dipulihkan dengan cepat. Ia tidak kritikal, dipulihkan dengan cepat." Ingat kata-kata ini kerana 10 hari kemudian, sistem Putin sendiri menafikannya di hadapannya. Dalam satu sidang video rasmi kerajaan, pada 8 Julai, gubernur yang dipasang di Sevastopol melaporkan kepada Putin secara langsung bahawa harga seliter petrol di bandar itu telah mencecah 197 rubel, lebih daripada 2 kali ganda purata kebangsaan, 3 kali ganda harga sebelum perang. Lelaki yang berkata tiada apa-apa yang kritikal mendengar sendiri daripada pegawai itu sendiri tentang betapa besarnya keruntuhan itu. Sekarang, perhatikan apa yang telah berlaku setakat ini. Dia menafika. Dia kata tiada apa yang kritikal. Dia meremehkan keadaan itu. Dia mengumumkan kecemasan, seolah-olah ia hanyalah urusan birokrasi pejabat. Dan jika awak ingat apa yang kita bincangkan di awal video, awak tahu apa yang kurang. Penarikan diri secara senyap. Corak itu awak tahu, dan tanda-tandanya sudah pun muncul. Gerakan penentangan yang beroperasi di dalam semenanjung yang dipanggil Atesh menyatakan bahawa pentadbiran 2 bandar telah menerima arahan untuk memindahkan dokumen dan peralatan rasmi. Dan bahawa pegawai-pegawai sudah melarikan diri ke Rusia menggunakan bahan api yang dikhaskan untuk negara. Golongan elit melarikan diri dahulu dengan sumber yang dinafikan kepada rakyat. Dan ahli ekonomi Rusia, Igor Lipsitz, yang kini pengkritik kerajaan dalam buangan, melangkah lebih jauh dalam satu temu bual baru-baru ini. Bagi beliau, keputusan sudah pun dibuat. Putin tidak akan mengatur sebarang koridor kemanusiaan kerana meminta laluan kepada Ukraine akan mengakui kekalahan. Dia akan membiarkan orang ramai di sana dan kemudian menyalahkan rakyat Ukraine atas apa yang berlaku kepada mereka. Itu adalah satu dakwaan, bukan fakta yang telah disahkan. Tapi perhatikan satu perkara. Itulah yang sebenarnya berlaku dengan armada itu. Itulah yang sebenarnya berlaku di Kherson. Kau sudah menonton film ini 2 kali, dan sekarang kau pasti sudah perasan adegan seterusnya sedang berlaku. Hakikatnya Putin tidak akan mengumumkan kehilangan Crimea. Dia tidak mengumumkannya sebelum ini ketika menarik balik armada. Dia juga tidak mengumumkannya ketika menyerahkan Kherson. Kaedahnya sentiasa sama, menafikan, meminimumkan, dan berundur secara senyap. Orang lain yang tanggung akibatnya. Kuma. Kali ini, yang menanggungnya ialah manusia sebenar.
Mereka ialah 650.000 orang yang dia sendiri telah yakinkan untuk berpindah ke sana. Tertarik dengan janji yang kini sedang runtuh di depan kamera. Dan ada satu lagi butiran penting yang menghalang sebarang jalan keluar yang cepat. Walaupun serangan dihentikan esok, krisis ini tidak akan turut berhenti. Loji penapisan yang musnah mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk beroperasi semula, bukan minggu. Dan semenanjung yang Putin jual sebagai syurga abadi, kini berdepan dengan dua kemungkinan nasib: menjadi alat tawar-menawar di meja rundingan pada masa hadapan, atau menjadi simbol muktamad bahwa kata-katanya sendiri pun tidak mampu menjamin wilayah yang paling dibanggakannya. Kisah ini masih akan mempunyai bab-bab baru, dan setiap perkembangan Anda akan lihat di sini terlebih dahulu. Jadi langganlah saluran ini, supaya Anda tidak terlepas apa-apa. Dan beritahu saya pendapat Anda di ruangan komen. Putin akan ulangi corak yang sama dan berundur dari Crimea secara senyap. Atau adakah kali ini dia tidak dapat menyembunyikan pengunduran itu? Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.